Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hussein Cik Sagah, anak bongsu kepada Tokoh Cik Sagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam channel Jejak Insan Kamil. Seperti biasa, kami kongsikan kepada anda video-video mengenai ketokohan wali-wali Allah yang berada di negeri Terengganu. Jadi, untuk kali ini kami akan paparkan kepada anda video mengenai salah seorang wali Allah yang tersohor di negeri Terengganu, iaitu Tuanku Syed Sagaf. Beliau juga merupakan anak kepada wali Allah Tuanku Paloh. Jadi, tanpa buang masa, sama-sama kita saksikan video ini sampai habis. Okey, sekarang kita dah sampai di perkuburan makam Tuanku Paloh, yang mana di sini ada menempatkan beberapa makam wali Allah. Selain pada Tuanku Paloh, ada juga Tuanku Syed Sagaf dan juga ahli keluarga mereka. Jadi di sini hari ini kita akan fokus pada Tuanku Syed Sagaf, wali Allah Tuanku Syed Sagaf. Jadi untuk tu, jom ikut saya. Apa yang anda saksikan di belakang saya ini, inilah perkarangan makam Tuanku Paloh. Selain daripada makam Tuanku Paloh, juga menempatkan beberapa buah kubur iaitu dalam kalangan ahli kerabat beliau. Selain daripada makam Tuanku Paloh, dalam perkarangan ini juga menempatkan makam wali Allah, iaitu anak beliau, iaitu Tuanku Syed Sagaf. Dan hari ini kita akan fokus pada Tuanku Syed Sagaf. Dan untuk pengetahuan anda juga, di sini juga menempatkan cucu Tuanku Paloh dan juga anak pada Tuanku Syed Sagaf, iaitu Tuan Nok Lok di atas sana. Jadi tanpa bermasa, kita akan ambil lebih dekat lagi. Jom. Syed Sagaf bin Syed Abdul Rahman Al-Idrus, atau dikenali masyarakat setempat dengan panggilan Tuanku Syed Sagaf, merupakan salah seorang anak Tuanku Paloh yang masyhur dan berkarisma dalam membantu menguruskan syuarat pemerintahan dan pentadbiran negeri Terengganu suatu ketika dulu. Tokoh ulama dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah dianugerahkan gelaran Engku Kerana Diraja oleh Baginda Sultan atas jasa-jasa dan khidmat bakti beliau sepanjang menjadi penasihat diraja di zaman pemerintahan Sultan Ismail Nasaruddin Shah. Beliau telah menerima pendidikan awal daripada ayandanya sendiri serta bimbingan daripada Haji Abdul Rahman Limbong yang juga merupakan salah seorang murid Tuanku Paloh. Ketokohan kepimpinan yang diwarisi beliau daripada ayandanya begitu terselah dalam kebijaksanaannya memperdayakan dan mengelakkan campur tangan pihak British dalam urusan pentadbiran negeri Terengganu. Walaupun beliau mempunyai kedudukan yang tinggi dan pengaruh yang kuat dalam pentadbiran istana, beliau tetap bersifat merendah diri dan berpenampilan biasa serta disegani oleh masyarakat. Ketinggian ilmu beliau dalam bidang agama Islam menjadikannya sebagai tempat rujukan dan pedoman bagi orang ramai, dan rata-ratanya ada yang datang dari luar negeri seperti Pahang, Kelantan, Selangor dan juga dari negara-negara lain seperti Indonesia, Thailand dan Kemboja. Selain menjadi seorang yang arif dan terpelajar dalam bidang agama, beliau juga mahir dalam ilmu persilatan dan juga seni pembuatan senjata Melayu yang berkualiti tinggi. Pada tahun 1953, beliau wafat dan dimakamkan di perkuburan Tuanku Paloh di Kampung Paloh, Kuala Terengganu. Okey, tadi kita dah pergi menziarah makam Tuanku Syed Sagaf. Sekarang ni kita berada di Kampung Kapas, yang mana kawasan sekitar ni dikenali sebagai Kampung Tuanku Syed Sagaf. Dan di sini adalah surau Tuanku Syed Sagaf, antara salah satu warisan yang ditinggalkan oleh wali Allah Tuanku Syed Sagaf kepada kita semua. Jadi kita akan tunjukkan anda paparan-paparan dalam gambaran dalam surau.
Demi mengimarahkan surau ini, selain solat secara berjemaah pada waktu Maghrib dan Isyak, beberapa aktiviti kerohanian telah dijalankan seperti Ratib Al-Hadad, Ratib Al-Aidarus dan pembacaan syahadat Toku yang dilakukan pada setiap malam Jumaat setelah selesai solat Isyak secara berjemaah. Majlis ini lazimnya dihadiri oleh sekalian ahli keluarga keturunan waliullah ini dan segelintir anak murid yang rapat dengan beliau. Seperti yang dilihat, struktur reka bentuk surau ini bukanlah seperti yang keadaannya yang asal. Terdapat beberapa penambahbaikan telah dilakukan seperti penambahan siling, kolah untuk berwuduk demi memberi keselesaan dan kemudahan kepada para pengunjung. Surau ini dipercayai telah didirikan oleh Tengku Syed Sagaf bersama ahli keluarganya dan para pengikutnya secara bergotong royong pada sekitar tahun 1940-an. Surau ini juga antara warisan beliau yang sangat bernilai tinggi dan penuh bermakna kerana pernah dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam pada zaman beliau. Dan untuk pengetahuan anda juga, dalam usaha kami menjejaki makam Tengku Syed Sagaf di perkuburan Tengku Padok, kami juga berkesempatan bertemu dua orang anak beliau yang masih ada di kampung Bongkapas pada ketika itu. Akan tetapi kami hanya sempat menemubual anak laki beliau iaitu Syed Hussein kerana anak perempuannya Tok Dodok dalam keadaan tidak mengizinkan. Jadi sama-sama kita saksikan sesi ceramah kami bersama dengan Syed Hussein. Saya Hussein bin Syed Sagaf, anak Pak Bongsu kepada Tengku Syed Sagaf. Sekarang ni umur 78 lah usul. Pak tua 100 lebih. Ya. Saya kenal Tengku ni masa umur 10 tahun sudah. Sikit sangat dah masih kenal. Tapi dia orang biasa je. Mengajar di surau sebelum ini insyaAllah. Tapi kelebihannya dia pakaian yang dia tak boleh kain sah, kain sah baju panggil dulu. Kalau ada baju panah, pakai bayu. Itu je. Dia bangun tidur dalam pukul 11. Lagi surau cakap dia duduk saya layan budak semayang. Tapi dia semayang dah pun semayang seorang. Semayang di surau. Omong itu yang ingat dia memang dia semayang di surau. Jadi imam. Dia ngaji silat tu. Silat dia. Silat dia. Silat dia memang dia lah. Dia ngaji guru lah. Tapi saya dalam ngaji silat tu. Berapa adik dia? Saya ingat yang 16 tu Pak Mok. Antara keramah dia tu apa? Keramah dia saya tak nampak. Orang cerita. Dia sebenarnya hari dia tak ada rumah. Dalam kesebelah dia kata, tapi kalau orang lagi kata bahagia. Hari Jumaat lagi lah susu kita tengok. Terus dalam dia senyap. Kita dah tahu. Dia pakai yang saya barak, main kuda, menembak. Dia bakar gol ni. Kumpulan ni dah. Kungfu tu makin berdatu lah. Dia orang berakhir dekat dia. Dia mari pun dekat dia. Gamno pun mari kat dia. Dia salah seorang daripada ahli esko dengan rumah. Kalau dia hebatnya dia boleh terjun dalam duduk kat buluh pun terjun dalam naik balik. Dia punya tunjar dia tu tinggi. Sama kita kini orang kampung lah. Memang nampak itu. Saya dah nak datang belajar dia. Cek buat panggil geluk dia buat. Dia buat tumbuk. Dia ada 28 buah. Ada lah. Begini. Nak jatuh orang. Kemudian dia beradab dengan Tuhan. Memang beradab dengan Tuhan dalam agama. Kalau dia ngajar tu dia duduk istirahat. Dia istirahat dia ngajar. Dah gerak lah, buat pejang. Gitu. Paling cakap orang tu. Boleh ilmu orang dikaya. Kata kena ikut adab. Adab memang jaga dia. Saya bayang mah orang saya. Dia didik melalui adab. Anak murid dia pun beradab. Kalau dia mari tu, kita duduk tidur surau ramai-ramai. Cucu ada orang apa hal. Tu dia mari. Jaga belakang tu duduk tepi semua. Dia duduk kata bila, panggung belakang ni. Ini duduk. Boleh buat majlis tak? Nak cakap ada mungkin. Anak macam Ustaz Hadiah aku sama. Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad. Dia buat pada surat wasiat dia beri kepada Tengku Syed Sagaf cukup guru dia kata. 3 ekar perlu asal 3 ekar pulau ni yang di jihad pasal lah belum lagi naik ini dan kalau kita mati kata kita mati dulu tanam ni Tengku lah
Alhamdulillah, setakat ini saja perkongsian yang dapat kami kongsikan kepada anda mengenai ketokohan Tunku Syed Sagaf. Kami harap video ini sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada anda. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dalam usaha kami menjejaki ulama-ulama di Malaysia ini. Jadi kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum.